أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم المعاد. اللهم يا فتاح، اللهم يا عليم، اللهم يا خبير، اللهم يا مبدي، اللهم يا معيد، اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وافتح علينا حكمتك، وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai limpahan rahmat dan karunia pada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita mempunyai sesi khusus, iaitu tunjuk ajar menggunakan kamus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita ini dan menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan dan peruntukkan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat sentiasa berpegang teguh dengan ajaran baginda Rasulullah SAW dan mengamalkan sunnah-sunnahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, sebagaimana saya katakan tadi, hari ini merupakan sesi khas kita berkaitan dengan cara menggunakan kamus. Yang mana ramai di kalangan kita yang belajar bahasa Arab dan cuba menguasai bahasa Al-Quran ini. Bahasa yang akan bantu kita untuk faham Al-Quran. Akan tetapi ketika mula seronok dan semangat belajar bahasa Arab ni, carilah kamus. Sebab orang kalau belajar bahasa Arab tak ada kamus, ataupun tuan-puan belajar bahasa mana pun tuan-puan tak ada kamus, seumpama tuan-puan kata pergi perang tak ada senjata. Jadi oleh itu tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, kita perlunya kamus dalam belajar bahasa Arab. Namun sayang ketika ada sebahagian kita dah beli kamus tapi tak reti nak guna. Macam mana nak pakai ni Ustaz? Cari-cari dah vocab ataupun perkataan yang kita tak tahu, tuan-puan, ternyata apa? Ternyata tak jumpa-jumpa, entah kat mana dia. So tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, maka saya beli dah kamus 20 tahun yang lalu Ustaz, dan dia masih tersimpan indah di dalam almari saya. Rasanya tak berubah keadaan dia dari dulu sampai sekarang. Sebab apa? Saya buka-buka, saya tak faham nak gunakannya. Jadi tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, pertemuan kita kali ini cuba untuk membantu tuan-puan. Saya tak jamin tuan-puan kasih sekalian, tuan-puan boleh menguasai dengan mahir. Sebab apa? Kita hanya dalam masa 1 jam 20 minit. Sebenarnya ia perlu latihan, perlu kepada selalu kita merujuk kepada kamus-kamus. Jadi hari ini saya memberikan kepada tuan-puan asas mengenai penggunaan kamus ini, dan lebih lanjut nanti tuan-puan kena rajin mempraktiskannya. Baik, di antara yang akan saya lakukan pada hari ini tuan-puan, pengenalan tentang jenis-jenis kamus. Ini sangat penting. Kamus ini bukan hanya satu jenis tuan-puan, dia ada beberapa jenis. Baik, saudara fillah yang dikasihi sekalian, kita lihat dahulu apa itu kamus.
Apa makna kamus tuan-puan? Dalam bahasa kita lah kamus, ka, huruf kaf biasa ya. Dalam bahasa Arab sebenarnya adalah qamus dengan huruf qa, dengan huruf yang qalqalah ya. Kena baca tebal sikit. Yang mana ia sebenarnya sebagaimana saya pernah ketahui tuan-puan ya, kamus ini bukan original bahasa Arab sebenarnya. Ini adalah original dia Farsi ya. Kamus ini. Original bahasa Farsi tetapi sudah diarabkan lalu dia jadi kamus ya. Kamus jamak dia adalah qawamis. Kalau tuan-puan kata saya ada beberapa kamus ustaz, indi qawamis ya. Saya ada beberapa kamus Jadi qawamis ini adalah jamak daripada kamus. Okey. Secara ini dia, kamus adalah buku rujukan yang menerangkan makna perkataan. Jadi dia akan menjelaskan ke tuan-puan maknanya. Jadi tuan-puan nak tahu makna satu perkataan, rujuklah kepada kamus. Ya, carilah pada kamus. Dan membantu mengenal perkataan baru. Jadi kalau tuan-puan nak tahu vocab-vocab baru, tuan-puan lihat dalam kamus. InsyaAllah tuan-puan akan dapatkan apa yang tuan-puan cari tersebut ya. Tapi itulah masalah dia tadi apa? Saya cuba cari ustaz tapi tak jumpa-jumpa. Tapi tak dapat-dapat ya kan? Yang saya jumpa yang lain yang saya inginkan itu tak jumpa. Fed up saya ustaz, saya tinggalkan saja. Sampai sekarang saya tak buka-buka lagi dah. Tah kamus apa yang saya beli betul ke kamus Arab ni atau ini orang menulis dia tak reti nak tulis. Kita pun salahkan apa tuan-puan kasih sekalian, orang-orang yang menulisnya. Sebenarnya kita tak kenal, kita tak tahu tuan-puan, maka kita tak pandai nak gunakannya ya, tak pandai memanfaatkannya. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, biasanya ada kamus diberi panduan kita untuk menyebut. Terutama kalau sekiranya tuan-puan kamus itu ditujukan memang untuk orang yang bukan Arab. Setengah kamus di Arab dahulu tuan-puan ada digunakan, iaitu cara membacanya tuan-puan. Tetapi majoriti kamus Arab tak diterangkan cara membaca dia secara sebutannya. Sebab apa? Dia asumsi ataupun dia berfikiran bahawasanya majoriti kita dah tahu membaca ya. Jadi tak tujukan kepada kita cara membacanya. Setengah kamus English kita tahu dia kadang-kadang bacaannya berbeza dengan ditulis, maka diberi kita panduan sebutan. Kemudian tuan-puan dikasih sekalian, contoh penggunaannya. Ya, setengah kamus, bukan semua ya, setengah kamus tuan-puan dikasih sekalian diberi kita contoh penggunaan perkataan tersebut ya. Dibagi kita dalam ayat, dalam sentence. Ini bagus kalau tuan-puan dapat kamus seperti itu adalah kamus yang baik untuk tuan-puan beli ada penggunaan perkataannya sekali ya. Dan biasanya kamus juga tuan-puan kasih sekalian ada diiringi dengan gambar ataupun ilustrasi ya. Diberi gambar ini makin bagus sebab orang apabila belajar menggunakan beberapa deria yang Allah bagi kepadanya, dia gunakan dengar, dia gunakan lihat ya kan. Kemudian ditambah pula dengan bantuan gambar, dia akan menguatkan ingatan kita ya. Jadi itu kamus secara umumnya tuan-puan. Di dalam bahasa Arab, kamus ini diungkapkan juga dengan mu'jam ya. Mu'jam tuan-puan. Bahkan kamus-kamus Arab kebanyakan menggunakan mu'jam ini. Mu'jam apa maknanya? Kamus lah. Dictionary dia adalah kamus tuan-puan. Jadi mu'jam. Kalau orang Arab dia tanya hal indaka mu'jam, awak ada mu'jam ke? Mu'jam di sini apa makna itu? Kamus. Awak ada kamus tak? Jadi tuan-puan kena tahu itu bahwasanya kamus itu bahasa Arab. Bahasa Arab, orang Arab pun tahu. Orang Arab pun faham tetapi dia bukan original Arab, sebenarnya ia adalah original daripada bahasa Farsi Yang betul-betul Arab dikata adalah mu'jam. Mu'jam. Jadi kalau tuan-puan
jumpa buku tebal Mu'jam. Di antaranya yang terkenal tuan-puan Mu'jam Al-Wasit, ya. Mu'jam Al-Wasit yang dikeluarkan oleh Majma' Lughah bil Qahirah. Okay. Iyalah. Mana dan muka mak. Baik, tuan-tuan puan-puan sekalian. Jadi itu kamus, kamus dinamakan juga dengan apa? Mu'jam. Saya harap tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian tahu bahawasanya kadang-kadang kamus diungkapkan dengan apa? Mu'jam. Baik, ini pengenalan sebagai asas untuk kita berbincang tentang kamus ini. Saya rasa tuan-tuan puan-puan tahu dah kamus tu apa, kan? Cuma saya nak highlight di sini tuan-puan Arab kadang-kadang diungkapkan apa? Mu'jam, Mu'jam. Ingat Baik, tuan-tuan puan-puan kasih sekalian, kita akan bincang tentang jenis-jenis kamus berdasarkan penggunaan bahasa dia. Secara umum tuan-puan kasih sekalian, bahawa ada kamus satu bahasa saja. Arti kata adalah Arabic. Arab dan dijelaskan ataupun diterangkan maknanya dengan bahasa Arab juga. Seperti mana kita bahasa Melayu, tuan-puan dikasih sekalian, kamus Dewan, kan? Dia bahasa Melayu, tapi diterangkan dengan bahasa Melayu juga. Ini nama dia kamus satu bahasa. Arab, Melayu, English. Jadi itu adalah kamus satu bahasa. Kita banyak tuan-puan dikasih sekalian yang menggunakan satu bahasa ini. Di antara kamus Arab yang terkenal tuan-puan, ini merupakan kamus yang besar dalam khazanah Arab tuan-puan, bahasa Arab, iaitu adalah Lisanul Arab. Kamus Lisanul Arab karangan Ibnu Manzur. Ini merupakan kamus Arab ke Arab yang sudah tua, dah lama dah tuan-puan dan dia sangat mencakupi, sangat sangat luas sangat besar tuan-puan. Nanti kita akan kenalkan tuan-puan kepada Lisanul Arab ini Di antaranya tuan-puan ada kamus dua bahasa. Arti kata dui bahasa. Setengah kita ada menggunakan dui bahasa. Kamus menggunakan dua bahasa. Dalam arti kata tuan-puan ada kamus Arab English, kan? Arab English. Ataupun English Arab. Ataupun Arab Melayu, kan? Okey. Jadi tuan-puan kena ingat bahawasanya ini ada dua bahasa. Diterjemahkan kepada bahasa target dia. Target dia bahasa daripada bahasa Arab, dia nak terjemahkan kepada English. Daripada bahasa dia terjemahkan kepada Melayu. Di antara kamus Arab English yang terkenal tuan-puan, kamus Al-Maurid nama dia. Siapa di antara tuan-puan ada kamus Al-Maurid ni? Kamus Al-Maurid dan Arab Melayu kita pun ada kamus Al-Marbawi nanti ini adalah kamus yang paling tua di alam Nusantara terutama di Malaysia kamus Al-Marbawi, Arab ke Melayu ada dua bahasa. Mungkin juga ada dua bahasa dia tuan-puan terbalik. English English Arab kan? Ada juga. Ataupun Arab Melayu Arab. Dia terbalikkan. Tapi dia dua bahasa saja. Ini namanya kamus dua bahasa, dan kita ada kamus multi bahasa ataupun tuan-puan tri bahasa. Ada yang tiga bahasa. Seperti kamus Al-Farid yang dikeluarkan oleh Telaga Biru ini tuan-puan. Kamus Al-Farid ini adalah kamus Arab, English dan Melayu. Dia menggunakan tiga bahasa. Three bahasa, three language. So tuan-puan dikasih sekalian, ini bagus mungkin untuk orang-orang yang menguasai bahasa English dan juga Melayu sekali. Tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, ketika
adanya kepelbagaian bahasa ini, maka dia akan mempengaruhi isi dan konten kamus tersebut. Contoh tuan-puan dan kasih sekalian, ketika dia menggunakan kamus 3 bahasa, Arab, Inggeris, Melayu tuan-puan, maka secara tidak langsung tuan-puan perbincangan dia akan apa nama itu? Akan sikit nanti tuan-puan. Arti kata adalah dia satu perkataan itu dia tak boleh nak terangkan banyak. Sebab dia nak cover English pula, dia nak cover Melayu pula. Jadi biasanya penerangan dia sikit. Dan sebagaimana tuan-puan Arab, English pun seperti itu. Nak tuan-puan lengkap penerangannya biasanya adalah dia gunakan Arab-Arab, satu bahasa. Seperti kamus Dewan gitu kan. Kita nak tahu perkataan Melayu dia apa maksudnya, maka dia bagi penggunaannya itu serta maknanya dengan lengkap. Jadi semakin tuan-puan ingin penjelasan lebih detail, tuan-puan kena cari kamus yang satu bahasa. Ya. Kalau tuan-puan nak detail. Semakin banyak bahasa yang ditawarkan pada satu kamus, tuan-puan, maka penjelasannya semakin sedikit. Sebab dia nak cover bahasa lain pula. Ya. Jadi tuan-puan kena faham tabiat ni. Umpama tuan-puan beli kamus Arab, English dan Melayu ni tuan-puan. Maka tuan-puan nak cari satu perkataan yang ada tuan-puan jumpa dalam pelajaran tuan-puan. Dan tuan-puan perlu tuan-puan ketahui nanti akan mengalami kemuskilan tuan-puan. Tuan-puan cari-cari tak jumpa. Tak jumpa sebab apa tuan-puan? Sebab kamus ini ada perkara-perkara lain yang dia tak sebutkan lagi. Dia tak detail. Sebab dia nak cover banyak bahasa tuan-puan, jadi satu bahasa itu diterangkan tak cukup. Untuk itu, untuk tuan-puan lebih lagi adalah tuan-puan ambil yang 2 bahasa ni, Arab, Melayu saja. Mungkin dia akan ada tambahan lebih. Ya. Tapi tuan-puan kalau nak detail lagi, nak puas hati lagi tuan-puan, tuan-puan dapat penjelasan iaitu apabila tuan-puan cari kamus satu bahasa je, Arab saja. Baru puas hati. Maka dengan ini tuan-puan tuan-puan kena targetkan, kalau boleh saya nanti dapat kamus yang Arab-Arab saya pun boleh pakai, saya boleh baca. Ini tuan-puan kena targetkan. Tapi untuk permulaan boleh tuan-puan menggunakan iaitu kamus yang multi bahasa ini. 2 bahasa lah paling kurang. Kadang-kadang bagi orang pemula tuan-puan baru-baru start tuan-puan kalau tuan-puan nak belajar komunikasi, tuan-puan kena ada kamus Melayu Arab ini. Ini kalau tuan-puan komunikasi nak bercakap tuan-puan kena ada kamus Melayu Arab. Kalau tuan-puan nak membaca, tuan-puan dikasih tuan-puan kena ada Arab Melayu. Arti kata teks Arab tuan-puan ada, tuan-puan nak tahu dalam bahasa Melayu dia apa, tuan-puan kena ada kamus ni. Kalau nak membaca, iaitu Arab Melayu. Jadi untuk komunikasi, tuan-puan kena ada Melayu Arab. Sebab apa? Kadang-kadang tuan-puan terfikirkan, apa nama dia? Sudu bahasa Arab dia apa ya? Kalau tuan-puan hanya ada satu kamus saja Arab Melayu, tuan-puan cari mana boleh cari perkataan sudu tuan-puan, susahlah jadi dia kan. Maka oleh itu tuan-puan kalau ada Melayu Arab, tuan-puan cari sudu kan. Ini padanannya dalam bahasa Arab. Jadi orang komunikasi tuan-puan perlu ada kamus Melayu Arab. Dan kadang-kadang satu kamus tuan-puan dia bagi kita 2 offer sekali. Apa 2 offer tu? Dia bagi Arab Melayu, Melayu Arab. Tapi ingat tuan-puan, semakin banyak offer kepada tuan-puan semakin sedikit penerangannya. Ini hati-hati Boleh faham tak faham ni? Semua tutup video, saya tak suka sebenarnya. Saya tak nampak macam mana respon tuan-puan. Tuan-puan tidur ke atau apa Dengar Ustaz. Dengar ke tak ni? Dengar. Saya terus terang saya tak seronok kalau tak nampak muka. Jadi Ustaz pasal cakap betul tu. Kalau boleh buka lah video, boleh saya rasa mengajar rasa dia. Kosong. Ini kosong je senyap. Saya tak best. Saya bukan. Ya Ustaz.
Okey, Ustaz. Boleh dengar saya Ustaz? Boleh. Itulah ada Ini- respon sikit tu Haji Zainul dari Kelana Jaya. Oh, Haji Zainul. Ahlan wa sahlan. Ini murid lama saya ni. Lama. Tu Haji sihat insya-Allah. Alhamdulillah. Okey. Baik Ini. Jadi tuan-tuan puan-puan kena faham ni ketika makin banyak di offer kepada tuan-puan, ini dia kata Arab Melayu, Melayu Arab pun ada sekali. That mean tuan-puan penerangannya tentang satu perkara akan lebih sedikit. Dia tak banyak. Dia akan lebihkan kepada itulah tu. Kalau ini bahasa Arab dia apa, kemudian bahasa Melayu dia apa. Kadang-kadang yang Arab Melayu ni dia letak dalam satu kamus tu dia depan belakang. Depan dia Arab Melayu, lepas tu apa dia tu di belakang dia adalah Melayu Arab. Jadi ini untuk pemula sebenarnya. Bagi orang-orang yang first nak belajar, tuan-puan cari kamus ada 2 offer ni. Arab Melayu dia ada, Melayu Arab dia pun ada. Jadi dengan itu tuan-puan dan kasih sekalian, tuan-puan akan terbantu ketika jumpa sesuatu yang yang terfikir dan tuan-puan dalam bahasa Melayu, tuan-puan cari dalam Melayu Arab. Dapatlah. Paling kurang dia membantu kita mengenal perkataan itu secara general dulu. Nanti kalau tuan-puan cari pula perkataan yang mana yang tuan-puan jumpa dalam bahasa Arab kan. Contoh adalah qalamun. Apa dia? Cari dalam Arab Melayu kan. Qalamun, pen contoh dia. Jadi untuk pemula usahakan pakai kamus iaitu sama ada 3 bahasa tadi, dan paling kurang saya nak ingatkan adalah ada kamus 2 terbalik tadi tu. Arab Melayu, Melayu Arab. Atau tuan-puan kalau ada English iaitu Arab English, English Arab. Dua-dua dia sekali. Supaya nanti apabila tuan-puan terfikir dalam bahasa English kan, tuan-puan cari apa bahasa Arab dia. Ataupun terbalik. Tuan-puan teringat yang perkataan Arab dia tuan-puan maka tuan-puan lihat nanti dalam bahasa Arab dia. Sehingga tuan-puan tahu perkataan tersebut. Baik, tuan-tuan puan-puan kasih sekalian. Jadi itu dia. Ada apa soalan kat sini tuan-puan sebelum kita lanjutkan? Saya suka ada soal jawab supaya menyelesaikan masalah tuan-puan Okey, kalau tak ada kita teruskan dulu. Baik. Ada kamus berdasarkan saiz. Tuan-puan kena ingat ni. Makin nipis kamus tuan-puan, semakin sedikitlah perkataan yang diberikan pada tuan-puan. Semakin banyak kemungkinan untuk tuan-tuan puan-puan cari perkataan tak jumpa. Kamus dia nipis saja kan. Dia kata saya cari ustaz tak jumpa-jumpa. Yalah kamus awak nipis je kan. Perkataan Arab tu banyak so tuan-tuan dikasih sekalian, tengok dari saiz dia. Pertama adalah ada kamus mini, kamus pocket. Kamus pocket ini sebenarnya tuan-puan kamus untuk pelajar yang mana dia nak menghafal. Kamus pocket ini biasanya dia akan bagi kepada tuan-puan vocab yang paling kerap keluar. Vocab yang bersifat harian. Vocab atau perkataan yang bersifat harian tuan-puan. Maka biasanya digunakan untuk pelajar yang nak menghafal. Maka dia nak menghafal, dalam alif ni ataupun hamzah ni apa je vocab dia, dia nak tahu. Nak tengok kan. Untuk mencari-cari tuan-puan yang bersifat detail, memang kamus pocket ini tidak memadai. Confirm takkan cukup. Apalagi tuan-puan kalau nak jenis baca kitab. Ustaz, saya nak baca kitab ustaz tu. Saya cari dalam kamus saya tak jumpa ustaz. Awak baca kitab tapi pakai kamus pocket. Mana jalan, kan? Tak kena tu. Dan tuan-puan dikasih sekalian, jadi kamus pocket ini memang untuk pocket, untuk tuan-puan pergi mana-mana, tuan-puan nak menghafal dia. Dulu saya awal-awal belajar bahasa Arab itulah, beli kamus pocket, pergi bawa mana-mana. Kita hafal. Huruf ba, apa je perkataan dia tu. Kita cuba ingat tu. Babun, semua tu. Jadi tuan-puan, kamus pocket memang kamus basic sekali. Tak cukup untuk kita belajar lebih dalam lagi.
Ada yang sederhana tuan-puan dikasih sekalian. Ya, sederhana, mungkin dia tebal sikit, tebal sikit tuan-puan, seperti kamus Mahmud Yunus, kamus Al-Azhar, kamus Al-Marbawi. Itu sederhana tu, ya. Yang mana kalau tuan-puan bawa pun tak adalah berat sangat, ya. Saya cadang bagi orang yang baru iaitu yang nak belajar membaca, dikata nak faham apa ni baca, paling kurang tuan-puan ada kamus sederhana ni. Ya. Kamus sederhana ini seperti kamus apa saya katakan, Al-Marbawi. Kemudian itu dalam bahasa Melayu, kemudian kamus Al-Farid, ataupun kamus Al-Khalil, ya. Tuan-puan tahu tak kamus-kamus ni, itu yang ada Arab Melayu dia. Dan tuan-puan tadi saya ada cerita pada tuan-puan tentang kamus Arab Melayu, Melayu Arab, ya kan. Ini kamus Al-Mukhtar ni tuan-puan boleh beli. Ini bagi orang yang nak belajar bercakap dan mula nak tahu perkataan Arab, ya. Ini untuk pada peringkat awal, dan tuan-puan yang ada kamus besar. Kamus yang dalam bahasa Melayu Malaysia yang saya puas hati tuan-puan, dia besar, adalah kamus Dewani. Ya. Kalau tuan-puan ada kamus Dewani, insya-Allah banyak vocab yang tuan-puan kena yang akan tuan-puan tahu. Tapi tuan-puan kena tahu juga cara penyusunannya. Nanti kita akan cerita tentang penyusunan dia, ya. Jadi dari segi saiz ini, ada yang kecil, ada yang sederhana, dan ada yang besar. Semakin besar, semakin banyak kemungkinan tuan-puan jumpa perkataan tersebut, ya. Jadi tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, saya berharap tuan-puan mempunyai kamus-kamus ini, ya. Ini kita Puan Zaitun, betul tu Ustaz, untuk komunikasi kamus Melayu Arab, betul, tuan-puan kena ada kamus Melayu Arab, ya. Baik, tuan-tuan puan-puan, jadi ini dari segi saiz, ya. Semakin tebal, semakin besar kamus tuan-puan, semakin kemungkinan besar tuan-puan jumpa kamus tersebut. Di antara kamus dalam bahasa Indonesia yang tebal tuan-puan adalah kamus Al-Munawir nama dia. Kamus Munawir ni kamus yang tebal, lengkap tuan-puan, dia ada dua juga, ada khusus untuk Arab Indonesia, dan satu lagi tuan-puan, Indonesia Arab. Ada dua jenis juga. Kamus Al-Munawir nama dia. Ya, ada kamus terbaru mana Tuan Hasnul dia ada kongsi dengan saya. Itu kamus yang dia dalam bahasa Melayu juga tuan-puan, Kamus lengkap. Saya nampak dia sekali dengan contoh-contoh dia lagi. Bagus, saya sangat cadangkan tuan-puan kesian beli juga, kalau ada. Baik, ini dari segi saiz, Baik, saya akan lanjutkan. Ini sangat penting sekali tuan-puan, iaitu mengenal kamus berdasarkan kaedah penyusunannya. Macam mana kamus itu disusun. Jadi kamus ini tidak disusun dengan satu cara. Kalau English tuan-puan tahu dia kan, disusun satu cara je. Ataupun ada juga yang berbeza, tapi tuan-puan majoriti dia berdasarkan huruf saja, kan. Dan tuan-puan senang nak cari. Apa yang ditulis itu kita cari, kita jumpa sekali. Dalam kamus Arab tuan-puan, dia ada beberapa perkara yang dibuat berdasarkan penyusunannya. Pertama tuan-puan iaitu ada kamus Arab tuan-puan yang disusun berdasarkan huruf akhir akar perkataan. Dia huruf akhir dia, ya. Kalau tuan-puan cari apa dia tu? Biasa kita cari pada huruf depan lah kan. Contoh perkataan daraba, ya kan. Tuan-puan cari kat mana ni? Pada dot, ya kan. Tapi kalau tuan-puan menggunakan kamus berdasarkan kaedah huruf akhir ni, kalau tuan-puan cari pada huruf dot, tuan-puan takkan jumpa. Tuan-puan kena cari pada huruf ba. Huruf akhir dia. Huruf akhir akar kata je. Arti kata kalau tuan-puan tukar dia jadi darabu, kan? Darabu. Tuan-puan kena balikkan kepada akar kata lu. Asalnya adalah daraba. Maka tuan-puan kena cari pada ba.
kamus apa yang menggunakan ini tuan-puan? Kamus Lisanul Arab karangan Ibnu Manzur ni tuan-puan, dia ditulis berdasarkan kaedah penyusunan huruf akhir dia. Ya. Dulu saya pun tuan-puan seronoklah tengok kamus tebal kan. Puas hati saya cari perkataan tak jumpa-jumpa juga. Kenapa ni? Macam mana kamus dia susun? Ternyata tuan-puan saya tengok di antara yang perlu tuan-puan lakukan ketika beli kamus, tuan-puan kena tengok mukadimah ataupun tuan-puan penjelasan daripada penerbit tu. Biasa setiap kamus tuan-puan dia akan bagi pada tuan-puan iaitu cara mengguna kamus tersebut. Ini di antara tuan-puan kadang-kadang tak tengok je lah kamus Arab Melayu. Oh, tuan-puan ambil tuan-puan. Tuan-puan tak baca dahulu. Biasa setiap kamus dia akan bagi penerangan cara guna dia. Macam mana dia menyusun dan macam mana dia menggunakannya. Jadi jangan tuan-puan main kutip je pas ni tuan-puan kena cek balik. Macam mana dia susun ni? Baca dulu. Supaya nanti tuan-puan beli, dia berguna nanti. Ya. Jadi tuan-puan ada yang berdasarkan pada huruf akhir perkataan tersebut seperti Lisanul Arab ini. Jadi kamus ini kamus tebal tuan-puan. Dia ada dalam 18 jilid macam tu. Tebal sekali. Ya. Tapi banyak orang beli tuan-puan dia tak tahu nak guna dia. Sebab apa? Dia tak tahu bahawa ia disusun dengan kaedah yang berbeza daripada kamus-kamus yang lain. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, kamus yang kedua tuan-puan kaedah penyusunan kedua adalah berdasarkan huruf awal. Huruf awal dan akar kata. Ini tuan-puan kena ingat, ini ni tuan-puan kena ada ilmu saraf. Kaedah ini memerlukan tuan-puan menguasai ilmu saraf. Ilmu saraf ini mengajar di antaranya adalah akar kata, root word. Ya. Maka tuan-puan akan belajarlah nanti ada yang nama dia mujarrad. Siapa dah belajar ni? Mujarrad, kemudian mazid. Iaitu ada perkataan yang ikut akar kata dia tu betul. Asal dia betul. Mazid tuan-puan dia ada dah tambahan. Contoh tuan-puan saya kata adalah daraba tadi. Ya. Daraba. Kan? Arti dia memukul. Ini betul-betul 3 huruf. Perkataan Arab asal katanya adalah 3 huruf. Ini nama dia mujarrad. Ini nama dia apa? Mujarrad. Mujarrad ini adalah perkataan yang asal betul. Ya. Dan kemungkinan tuan-puan perkataan ini boleh jadi daraba. Ini dah tambah dah ni. Yang mana daripada 3 huruf dia jadi 4 huruf. Mungkin dia jadi tadaraba. Ya. Dah berapa dah ni? Dah 5 huruf. Yang ini ni yang dah ditambahkan daripada asal nama dia mazid. Ya, mazidun. Ya. So tuan-puan untuk tuan-puan mencari perkataan tadaraba. Kalau tuan-puan, Ustaz saya cari tadaraba tak jumpa-jumpa Ustaz. Saya cari kata. Memang tuan-puan takkan jumpa dekat ta. Ya? Walaupun memang dia awal kata tuan-puan, tetapi tuan-puan dia berdasarkan akar kata dia tu. Ya, akar ni. Tuan-puan garis bawahi perkataan akar tu. Root word dia. Makna di sini kalau tuan-puan nak cari tadaraba, tuan-puan cari kat huruf apa? Huruf dot. Kalau tuan-puan cari pada huruf ta, bagi pemula tuan-puan dia cari pada huruf ta tuan-puan. Memang takkan jumpa. Ya. Penat saya cari Ustaz tak jumpa-jumpa. Apa kamus ni? Kamus ni tak lengkap lah. Kita tuduh pula tahu kamus tak lengkap tuan-puan. Sebenarnya ilmu kita yang tak lengkap lagi. Ya. Kamus tu lengkap, cuma apa itu? Dia tak letak pada awal perkataan yang kita jumpa tu, tapi dia awal perkataan akar dia. Tuan-puan carilah pada akar perkataan tu, nanti dia akan tunjukkanlah tambahan-tambahan dia. Asalnya daraba jadi daraba, apa pula makna dia?
Tadaraba. Oh, ini dia tadaraba. Jadi tuan-puan cari pada daraba dulu, lepas tu tuan-puan turun bawah. Tuan-puan, daraba, tadaraba. Kalau tuan-puan ada ilmu saraf, saya sangat galakkan beli kamus ini, tuan-puan tengok, tuan-puan belajar daripada kamus tersebut, makna perkataan. Barulah nanti, ini kesan kalau aku tambah alif ya. Ini kesan maknanya kalau aku tambahkan ta dan alif. Jadi tuan-puan kesan, ini adalah kamus yang menggunakan kaedah awal akar perkataan. Dan saya nak bagi tahu tuan-puan, majoriti kamus Arab menggunakan kaedah kedua ni. Majoriti kamus Arab. Sama ada Arab ataupun Arab apa nama itu? Arab Melayu ataupun Arab Inggeris, majoritinya adalah menggunakan kaedah iaitu akar perkataan. Ini menuntut tuan-puan kena ada ilmu saraf. Ilmu saraf kena ada ya. Dan tuan-puan dikasih sekalian, ini adalah yang ketiga, kaedah yang ketiga adalah iaitu kaedah penyusunan berdasarkan awal perkataan. Ini bagus untuk pemula. Untuk beginner untuk pemula tuan-puan carilah kamus ni dulu. Yang kalau tuan-puan tak ada lagi ilmu nahu tuan-puan tak ada lagi kan, cari kamus yang menggunakan kaedah awal perkataan. Arti kata, saya nak cari perkataan tadaraba. Mana nak jumpa Ustaz? Tuan-puan cari je ta, buka yang ta, tuan-puan go through lah ke bawah tu. Ta dengan dot. Maka tuan-puan jumpalah tadaraba. Oh, ini dia ya. Dan perlu tuan-puan perhatikan, kalau tuan-puan cari tadaraba ini dan dia menggunakan kaedah yang ketiga ini, tuan pada dot, tuan-puan cari pada perkataan dot, dia tak jumpa. Ini kena ingat kelebihan dan kekurangan dia. Ya. Arti kata tuan-puan nak apply ilmu saraf tuan-puan. Tuan-puan beli kamus yang jenis yang ketiga ni. Maka tuan-puan dikasih sekalian, tuan-puan akan penat. Orang yang ada ilmu saraf dia beli kamus jenis ketiga, tuan-puan penat. Sebab apa? Satu perkataan itu sebenarnya boleh kita jumpa dalam satu page saja. Tapi karena dia menggunakan kaedah yang ketiga ini tuan-puan akan jumpa daripada page yang lain. Contoh tuan-puan nak cari daraba. Mana pada page mana tuan-puan cari daraba? Tuan-puan kena cari pada page dot. Tadaraba tuan-puan kena cari pada page ta. Jadi dia jauh tuan-puan kesan. Dia menyebabkan orang yang ada ilmu saraf kata penat aku nak guna kamus ni. Satu perkataan dia cari bagi tempat yang lain. Tapi untuk pemula ia sangat sesuai. Carilah kamus ni. Kamus apa tadi tu? Kamus mengikut huruf awal perkataan dia. Okey. Tuan-puan sekalian, kita akan detailkan tentang penggunaan yang dua ni saja. Kita akan bincang ni iaitu awal perkataan dan juga adalah pemula. Ini yang akan menjadi perbincangan kita pada hari ini Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Jadi lisanul Arab dia guna kaedah apa tadi? Kaedah akhir akar perkataan dia, bagi akhir dia. Dan tuan-puan dikasih sekalian, kalau awal akar perkataan mana dia? Majority. Kamus Mu'jamul Wasit, dia bagi ni dan juga tuan-puan dikasih sekalian, ada beberapa kamus Oxford tuan-puan dikasih sekalian, dia ada dua kategori. Saya jumpa dulu di awal-awal penerbitannya tuan-puan saya jumpa kamus Oxford Fajar ni, awalnya dia tulis dengan kaedah yang ketiga. Awalnya. Itu kaedah yang mana asal kata tersebut, dia tak tengok asal kata. Dia tuan-puan jumpa perkataan tu saja, tuan-puan cari terus. Tuan-puan akan jumpa. Itu kaedah yang asal dahulu, kata silap saya. Namun tuan-puan saya tak tahu, saya rasa mungkin ada dapat maklum balas yang tak ini mungkin ataupun terjual tak apa laku sangat kot. Dia tukar tuan-puan kepada kaedah yang menggunakan ilmu saraf.
Dan ada juga kadang-kadang tuan-puan ya, kamus dia gabungkan dua-dua tu. Ya. Gabungkan yang macam mana? Dia gabungkan awal akar kata kita jumpa juga, dan kalau kita jumpa pada awal perkataan pun kita boleh dapat. Kadang-kadang ada gabungkan tu. Itu biasanya kamus tebal-tebal. Jadi dia akan cover dua-dua method tadi tu. Namun biasanya sebagaimana saya kata tadi, majoriti menggunakan kaedah kedua yang mana menuntut tuan-tuan perempuan untuk tahu ilmu saraf. Okey, akar kata, soalan dari YouTube. Akar kata tu sama dengan kata dasar fi'il madhi. Betul. Lebih tepatnya akar kata tuan-puan adalah masdar. Fi'il madhi satu dan satu lagi adalah masdar. Tuan-puan kena ingat masdar dia. Seperti qala. Lari dia. Okey, akar kata sebenarnya tuan-puan ulama bahasa tuan-puan akar kata ini dilihat dengan apa? Majoriti kata fi'il madhi, betul. Ya, fi'il madhi dia. Cuma tuan-puan lebih tepat untuk kamus tuan-puan kena tengok masdar dia. Kata itu kita lihat berdasarkan masdar. Contoh tuan-puan perkataan qala. Tuan-puan nak cari kat mana ni? Ya, qala. Adakah tuan-puan akan cari pada qaf alif? Kalau ikut kedua tuan-puan dikasih sekalian, maka qala tuan-puan kena cari pada qaf, waw, ya, qaf, waw dengan lam. Ya, dia bukan pada alif tahu. Ya, tapi dia adalah pada waw nanti. Sebab asal betul perkataan qala ini adalah qaulun. Daripada qaf dan lam, qaulun. Biasanya kita tahu ini ni daripada masdar nama dia. Ini adalah masdar. Alright. Jadi akar kata itu ada dua. Ada kalau sekiranya fi'il dia itu fi'il, ini dalam saraf lagi ni, iaitu fi'il sahih, maka tuan-puan cari je pada fi'il madhi. Tuan-puan akan jumpa tu. Ya, contoh perkataan rahimah, ya kan? Macam mana kita nak cari? Atau yarhamu, tuan-puan jumpa yarhamu, ya kan? Tuan-puan cari je lah fi'il madhi, rahimah, rahamim. Tuan-puan jumpalah tu. Ya. Tapi kalau sekiranya dia itu ada nama dia mu'tal. Mu'tal apa makna tu? Ada huruf illah. Okey, ada huruf illah, huruf apa tu? Huruf alif, alif, waw, ya. Ini adalah huruf illah. Ada huruf illah ini tuan-puan ya. Ini nama dia mu'tal. Mu'tal ini kalau tuan-puan nak tahu dia, kalau ikut kaedah yang pertama, yang kedua tadi tu, tuan-puan kena cari masdar dia. Contoh tuan-puan perkataan ba'a. Ya. Tuan-puan cari kat mana ni? Ini ni tuan-puan, alif ini asalnya adalah ya. Macam mana kita tahu ya dia tu? Tuan-puan tengok pada masdar dia, bai'un. Ya. Bai'un. Jadi tuan-puan tuan-puan kena cari pada ba, ya, ain. Okey, tuan-puan nanti saya akan detailkan tahu. Saya takut ni saya bincang terlalu awal perkara ni, ya. Nanti akan menyebabkan ramai dan tuan-puan tak nampak urutan ni. Nanti saya cerita. Saya takut orang-orang yang pemula ni orang-orang yang baru nak start nak berjinak dengan kamus, ketika saya cerita benda detail ni dia pening kepala. Okey, saya akan detailkan satu-satu nanti Please mengenai akar kata ni saya akan cerita kemudian saya tengok soalan dulu, nanti kalau ada yang saya cover dalam nanti. Juzur, betul. Illah, huruf sakit. Okey, terima kasih atas komen dia. Baik, saya lanjutkan dulu tuan-puan jadi tuan-puan kena ingat ni kaedah penyusunan ni. Jadi kamus-kamus Arab tidak disusun dengan satu metod. Berbeza-beza. Makanya cadangan saya kata sebelum tuan-puan beli kamus, tengok dahulu mukaddimah dia. Tengok dulu pengenalan serta cara penggunaan dia tu. Dia susun macam mana. Lepas tu barulah tuan-puan belek-belek dia. Ya.
Dia bukan hanya setakat beli terus je. Kadang-kadang nampak kan, nampak cover dia cantik, kan? Dia terus pick up, Jangan, Lepas ni tuan-puan kena teliti elok-elok, Baik, ini Lisanul Arab yang saya kongsi tadi, iaitu ditulis oleh Ibnu Manzur pada tahun 1290. Kaedah penyusunan asal berdasarkan akhir perkataan tersebut. Lalu ditukar menjadi awal perkataan. Ini dia complicated sikit, susah sikit. Dan kamus ini sangat tebal tuan-puan. Perkataan syariba, maka tuan-puan cari kat mana? Pada huruf ba. Dan dia sangat lengkap, ada 80,000 entry tuan-puan, 15 jilid tambah pula 3 jilid yang daftar isi dia. Ia merupakan kamus yang lengkap. Dan di ni tuan-puan banyak mengandungi perkataan Arab klasik, Arab lama tuan-puan dan tuan-puan dapatkan. Sebab ini kamus yang termasuk tertua lah, lama tuan-puan, sehingga perkataan-perkataan yang lama, istilah-istilah lama, biasanya tuan-puan gunakan ini apabila tuan-puan nak menulis tesis ataupun manuskrip. Ataupun tuan-puan dikasih sekalian nak membaca kitab-kitab turas. Siapa tahu kitab turas tu kitab-kitab lama dulu. Tuan-puan nak baca dia, tuan-puan, tuan-puan pakailah Lisanul Arab ini secara untuk mencari terjemahan dia, untuk tahu makna dia tuan-puan. Tapi kaedah dia berbeza. Jangan tuan-puan samakan. Baik, tuan-puan dikasih sekalian, ada kamus moden. Ini kamus Arab-Arab, ini satu bahasa, nama dia Al-Mu'jam Al-Wasit. Al-Mu'jam Al-Wasit. Dulu masa saya belajar, tuan-puan, saya suka merujuk pada kamus ini. Kamus ini termasuk lengkap, yang mana dia ada bahasa klasik dia, tuan-puan, vocab-vocab yang klasik dan juga vocab-vocab moden pun ada. Sebab kamus ini sentiasa diperbaharui, tuan-puan. Dia ditulis oleh sekumpulan ulama yang bergabung dalam nama dia Majma'ul Lughah. Ini persatuan bahasa Arab di Mesir, tuan-puan. Dia mula terbit pada tahun 1960, dah diulang cetak banyak dan tuan-puan, dan dia ada 30,000. Kalau tadi tuan-puan Lisanul Arab berapa banyak dia? 80,000, dia paling banyak. Dan Mu'jam Wasit ini pun kira dah lengkap sebenarnya. Tapi tuan-puan lagi lengkap kalau tuan-puan pakai Lisanul Arab. Ada 80,000 entry dalamnya. Dan kelebihan Mu'jamul Wasit, tuan-puan, diiringi dengan gambar. Gambar-gambar. Kadang-kadang ada vocab-vocab yang berkaitan dengan benda, tuan-puan, yang kita tak faham, melainkan kita tengok benda dia tu. Oh, ini dia, kan? Jadi kita lagi mudah. Gambar membantu kita untuk memahami makna dengan lebih tepat. Jadi ini kalau kamus Arab-Arab, kalau tuan-puan ada kesempatan, belilah ni. Bagus. Baik. Tuan-puan dikasih sekalian, ini dia kamus Arab Melayu yang kira legend lah kira. Ini memang dah lama. Yang mana dikarang atau ditulis oleh Syekh Muhammad Idris Abdul Rauf Al-Marbawi. Mula diterbitkan pada tahun 1937 dulu. Kira sebelum merdeka lagi, tuan-puan, dah diterbitkan. Dan sudah sebanyak 25 kali terbit, tuan-puan. Dan ia mengandungi 36,000 entry, tuan-puan. Dan ada 1,200 gambar. Ada 36,000 entry, maknanya banyak perkataan, tuan-puan. Tetapi ingat, kerana kamus dia nipis, tuan-puan, satu perkataan itu mungkin dia datangkan yang basic-basic saja. Ingat, tuan-puan, perkataan Arab ni, tuan-puan, dia boleh bertukar kepada banyak bentuk. Kalau tuan-puan belajar saraf, tuan-puan tahu bahawa satu perkataan boleh banyak bentuk, tuan-puan. Jadi Idris Al-Marbawi untuk jumpa perkataan asal itu bagus. Kalau tuan-puan tahu root word dia kan, tuan-puan rujuk kepada Al-Marbawi, tuan-puan jumpa. Cuma kalau tuan-puan jenis yang tak tahu ilmu saraf dan tak menguasai akar kata, tuan-puan, tuan-puan akan kesusahan juga. Yang mana tuan-puan jumpa perkataan yang agak panjang, kan? Istakhraju, kan? Istakhraju, perkataan istakhraju.
Okey, tuan-puan jumpa kat mana ni perkataan istakhraju? Raja. Daripada kharaja. Ya. Dan tuan-puan ini adalah root word adalah kharaja, ya. Kharaja. Dan tuan-puan kharaja ini dia ada banyak perubahan lagi sebenarnya. Ada makhraj, ada kharaj, kan? Ya. Jadi tuan-puan sekalian, kalau sekiranya tuan-puan rujuk kepada Al-Marbawi, tuan-puan mungkin dapatkan asal dia. Ada beberapa perubahan utama lah, tapi perubahan-perubahan yang banyak lagi yang lain tuan-puan sekalian, tuan-puan mungkin tak jumpa. Jadi kamus Al-Marbawi ini ditulis dalam tulisan Jawi tuan-puan sekalian, dan dia menggunakan kaedah kedua tadi. Kaedah apa yang kaedah kedua? Berdasarkan akar kata. Awal akar kata. Jadi tuan-puan kena ada ilmu saraf kat sini. Ya. Al-Marbawi saya 18,000 je Ustaz. Apa dia Tuan Haji? Al-Marbawi saya 15,000. Ada 18,000 je? Ya. Oh, maknanya ada 600 perkataan. Ada 600 gambar. Ya, Oh, maknanya ada yang kurang Itu maknanya ada penerbit yang berbeza-beza tu Ada update. Update Mungkin update ini saya bagi pada tuan update terkini Baik, tuan-puan ini kamus besar Arab Melayu Dewan tuan-puan. Ini sangat berbaloi. Ya. Kalau tuan-puan ada duit belilah ni. Terutama bagi tuan-puan yang terbiasa dengan Jawi lah. Ya, Jawi ini sangat berbaloi. Saya sangat cadangkan kalau tuan-puan nak pakai bahasa Melayu betul-betul, beli kamus ni. Ya. Yang mana ditulis oleh Haji Osman dan kawan-kawannya, ada 10 pakar bahasa Arab tuan-puan yang menerbitkan ataupun yang menulis buku ini, berpandukan kepada beberapa kamus Arab. Setiap entry tuan-puan ada sub entry lagi. Jadi tuan-puan dia pecah-pecah lagi. Jadi satu perkataan tersebut tuan-puan sekalian macam kharaja, ya kan? Kharaja. Nanti dia akan tambah-tambahkanlah akhraja. Setiap tambahan ni dia bagi. Kharraja apa pula? Ya. Jadi kalau tuan-puan menguasai ilmu saraf ni, tuan-puan puas hati ni. Kharaja apa pula? Setiap tambahan istakhraja. Jadi satu perkataan tu saja mungkin satu muka surat lebih ada dah. Ya. Jadi dia sangat tebal tuan-puan. Ini puas hati kalau sekiranya tuan-tuan perempuan membeli buku ni. Dan tuan-puan nak cari perkataan, kalau tuan-puan baca kitab, cari kamus ni. Tapi kalau tuan-puan baru nak pemula belajar, tuan-puan dan tipis-tipis cukuplah. Tapi nak baca kitab, nak tahu makna secara lebih detail, ambil Kamus Besar Arab Melayu Dewan ni. Ya. Setiap entry kata kerja disusun mengikut kata kerja dasar 3 huruf dan kata kerja tambahan itu. Tambah-tambahan dibagi pada tuan-puan. Setiap entry bersesuaian dengan padanan bahasa Melayu dalam dunia akademik dan komunikasi harian terkini. Jadi dia buat contoh ada juga kadang-kadang. Ya. Dan menggunakan tulisan Jawi. Mungkin bagi tuan-puan yang terbahasa dengan Rumi dan tak biasa dengan Jawi, itu mungkin kemuskilan tuan-puan lah. Masalah tuan-puan. Tapi secara asasnya saya sangat suka dan berpuas hati dengan buku kamus ataupun Kamus Besar Arab Melayu ni. Okey, baik tuan-puan Zan. Okay, ada soalan tadi, boleh ke share Ustaz dekat grup? Nantilah saya share. Okey. Baik, tuan-puan kita lanjut. Setakat ni ada soalan tak? Sebelum kita lanjutkan. Okey, ada soalan. Ya, silakan. Ada komen. Cuba Ustaz baca komen. Okey, kamus Dewan ini sama dengan Hanswehr untuk English ke Ustaz. Saya Hanswehr ini saya tak baca lagi. Saya mohon maaf, so no comment. No comment. Yang saya tahu, yang saya baca adalah kamus Dewan ni. So Hanswehr ini wallahu alam, saya tidak tak baca lagi, saya tak berani nak cakap. Saya tak sampai di tangan saya lagi. Okey. Baik. Hanswehr ni Ustaz, Hanswehr ni dia bagi yang masjid-masjid semua sekali.
Maknanya sama lah tu. Ya, ya. Jadi konsep dia samalah. Jadi yang mazid ni dia bagi ni, dia tambah-tambahan ni Makanya tuan-puan apa nama itu? Tuan-puan akan puas hatilah kalau tuan-puan ada ilmu nahu. Daripada tu tuan-puan akan faham. Kalau tambah ini guna ni, ini guna dia. Ni maknanya. Jadi ilmu nahu, ilmu saraf tuan-puan akan sangat berguna kalau tuan-puan beli kamus ini. Ada yang bertanya, berapa harga Ustaz? Saya bukan peniaga. Minta maaf. Lebih kurang 100 lebih, Ustaz. 100 lebih. Ada yang dah beli Edisi berapa Ustaz latest? Apa dia Kak? Edisi berapa yang latest yang terakhir? Cari je tahu, lah. Tak tahu saya Kak. Kak tengoklah. Tapi dia tetap dalam bahasa Jawi Ustaz ya. Ya, dalam bahasa Jawi. Kalau dia Kecil-kecil lah tu, kecil-kecil lah. Bahasa Jawi. kalau tuan-puan dirumikan mungkin lagi ni Lagi tebal. lagi tebal dan lagi luas mungkin Dia luas sesuai manfaat. dengan Arab Ustaz, kalau Jawi. Ya betul Tak, okey. kalau dia Rumi kan ramai orang baca, orang beli ni. Saya mungkin. Jawi ni Bukan susah. lembab Ustaz. Ada yang lemah ada yang kurang dalam bab Jawi Tapi sekolah Melayu lah sedih. Itulah Sayang saya rasa Jawi. macam tu juga. Saya rasa tuan-puan ada dia buat 2 edisi edisi Jawi dengan edisi Rumi dan saya rasa mereka ini mungkin ada rasa tanggungjawab cinta kepada Jawi tuan-puan, maka mereka Ya, tak nak betul. ini kan Ya, kita fahamlah mungkin ada sensitivity seperti itulah Lebih mudah bagi diorang, Ustaz. bagi diorang kan. Penyusun tu lebih mudah. Ya, sekarang ni pasal bahasa apa dalam Rumi dah tukar-tukar air jadi air Ustaz. Jadi Ya, susah. betul Betul, kita balik kepada Jawi. Baik. Ustaz, dia Ya, saya. kedai besar-besar je jual. Okey. Kat MPH ke kat pustaka Memang besar-besar je. Okey, Shopee ada. MPH pun tak saya rasa ada. Akak pergi kalau nak pergi ke apa nama itu dekat Jalan Tar tu. Shopee ada. Okey. Kalau Mamin, sekarang Mamin. ni tuan-puan beli kat Shopee pun senang Oh, okey. So, zaman sekarang semua cuba tuan-puan tengok okey. Jadi kalau tuan-puan nak puas hati, nak merujuk satu perkataan dalam bahasa Arab ke Melayu tuan-puan ambillah kamus ni. Memang besar, dia tebal. Nak bawa memang patah apa itu? Patah bahu tuan-puan jadi ini adalah rujukan. Tuan-puan beli letak kat rumah, ketika tuan-puan baca-baca tersebut, tuan-puan boleh apa nama itu rujuk kepada kamus ini syarat ini dia untuk Melayu saya puas hati ni sebagaimana saya kata dekat Indonesia pun ada yang tebal-tebal ni tuan-puan dia tebal juga di sana lagi banyak pilihan Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia lah setengah tuan-puan mungkin tak berapa Nanti tak faham. ada istilah-istilah yang tuan-puan tak faham itu Jawa mungkin nanti tak faham. tapi majoriti sebenarnya boleh majoriti perkataan yang digunakan Indonesia pun lebih kurang dekat sini Baik, tuan-puan dan kasih sekalian. Sekarang kita masuk pada praktikal. Saya harap tuan-puan dan kasih sekalian dengan apa nama itu pengenalan ni tuan-puan tahulah jenis-jenis kamus. Jangan sama ratakan je kamus. Jangan tak sama. Masing-masing kamus ada kaedah dia sendiri. Sebagaimana dari segi saiz itu pun mempengaruhi juga. Saiz kecil sikitlah nanti entry dia saiz tebal dia akan banyak nanti. Baik, tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, kita cerita sekarang adalah dari segi praktis dia sekarang iaitu mencari kata dalam kamus Arab. Macam mana nak cari perkataan? Jelaslah kita apa itu beli kamus untuk apa? Untuk mencari perkataan kan? Apa makna dia? First tuan-puan dikasih sekalian, tuan-puan kena tahu bahawasanya setiap kamus disusun berdasarkan huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah yang biasa ini masyhur dia tuan-puan. Tapi saya dulu pernah belajar tuan-puan, ada satu kamus Arab, Arab lah yang klasik dahulu, yang mana ia ditulis bukan dengan huruf abjad kita ni. Tetapi tuan-puan dia tulis dengan berdasarkan makhraj huruf. Okey, apakah huruf yang paling dalam makhrajnya? Siapa tahu? Ain.
Ya, maka dia bermula dengan ain tuan-puan. Dia tak bermula dengan hamzah, dia bermula dengan ain dahulu. Ain, ha semua tu. Jadi untuk orang yang terbiasa dengan huruf hijaiyah yang ada sekarang atau huruf abjad yang ada sekarang atau mereka akan kesulitan. Dia akan ada masalah lah. Dia dah tak biasa. Dengan huruf hijaiyah pun ramai lagi yang tak ingat kan. Ustaz, selepas ra apa ya Ustaz jadi nak pastikan huruf tu pun satu hal tu. Ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, first tuan-puan kena hafal urutan huruf hijaiyah dulu. Selepas hamzah ba, selepas ba ta, selepas ta ta. Jadi ikut huruf tu. Ya. Jadi ada 28 huruf tuan-puan yang mana dia bermula dengan hamzah. Ingat tuan-puan hamzah dalam yang kita hafal dalam Jawi tuan-puan berbeza dengan hamzah Arab Jadi kalau alif saja tuan-puan cari tak ada. Tuan-puan akan dapat adalah hamzah ya. Jadi tuan-puan ada dua huruf yang biasa tuan-puan hafal tetapi tak ada dalam urutan kamus. Apa tu tahu? Huruf alif dengan lam alif. Dulu kan ada hafal kan? Apa dia? Mim, nun, waw. Ni, ya. Nun apa itu? Mim, nun. Apa dulu yang dihafal tuan-puan ada iaitu hamzah ya. Biasanya hamzah ya, hamzah dilaskan. Sebelum ya kan. So tuan-puan kalau ikut kaedahnya adalah iaitu hamzah tu yang di depan tu. Sebab alif dalam kaedah bahasa Arab dia tak ada baris. Maka setiap perkataan yang tak ada baris tuan-puan dia tak boleh dijadikan sebagai huruf asal iaitu ada dua huruf yang kalau tuan-puan cari adalah iaitu alif dengan lam alif. Maka kalau tuan-puan mencari yang ada alif lam, tuan-puan kena buang alif lam dulu. Alhamdu. Tuan-puan cari kat mana ni? Hamim dah. Ya, buang alif lam dulu ya. Sebab ini adalah tambahan Kemudian tuan-puan ada huruf ha diletakkan sebelum waw. Jadi waw ha waw ya. Dia akan seperti itu urutan dia Cuba tuan-puan tengok kamus tuan-puan balik, tuan-puan lihat urutan huruf dia tu. Ini perkara basic yang tuan-puan kena kuasai kalau tuan-puan nak mahir dalam menggunakan kamus. Tuan-puan kena ikut berdasarkan kepada huruf hijaiyah tadi tu. Jadi ada dua huruf yang tak ikut susunan asal iaitu lam alif dengan alif kemudian adalah ha itu diletakkan sebelum waw. Baik, tuan-tuan puan-puan kasih sekalian. Kita sambung. Baik. Jadi kita lihat dahulu ada 3 kaedah tadi kan. Kita kata ada kaedah berdasarkan akar kata. Tadi kaedah berdasarkan itu huruf akhir akar kata kan. Itu kita tak bincang sebab itu hanya khusus untuk lisanul Arab tadi je. So kita tak bincang. Akan kita bincang tuan-puan kaedah yang untuk pemula dahulu. Untuk pemula saya cadang tadi apa? Kaedah dia adalah kamus awal perkataan. Jumpa je awal perkataan tersebut tuan-puan maka kita terus cari dengan awal perkataan tersebut. Jadi apa? Iaitu lihat huruf pertama setiap perkataan. Buka bab huruf tersebut. Tuan-puan jumpa perkataan akhraja. Tuan-puan nak cari dekat mana? Kalau ikut kaedah ni tuan-puan, tuan-puan cari pada A terus. Akhraja. Pada A. Hamzah mana di awal-awal lah. Ya. Kalau tuan-puan nak cari perkataan mu'jamun. Ikut kaedah ini kita cari pada huruf apa? Huruf mim. Kalau tuan-puan nak cari istaghfara. Tuan-puan cari ke mana? Pada hamzah juga. Perkataan yadhhabu, tuan-puan cari kat mana? Kat ya. Ini kalau ikut awal perkataan kalau tuan-puan nak cari perkataan taqatala, maka tuan-puan cari pada ta terus. Ini kalau ikut awal perkataan. Berbeza dengan kaedah kedua, saya nak tanya tuan-puan kaedah yang kita kata akar kata tadi.
Tumpuan cari kat mana akhraja? Ha. Pada kha. Oh. Tumpuan nak cari kat mana perkataan mu'jam? Ain. Ain. Ibadut dengan demikian. Istaghfara, tumpuan cari kat mana? Ghain. Kan? Daripada ghafara, kan? Ya. Kemudian yadhhabu, tumpuan cari kat mana? Zal. Zal. Dan yang ke selanjutnya adalah tuqatilu. Tumpuan cari kat mana? Qaf. Jadi ini mengikut akar kata. Tapi kalau ikut awal perkataan, ya, ini untuk orang pemula. Berilah ini tumpuan tumpuan jumpa je perkataan tu, tumpuan carilah dia terus. Tanpa tumpuan cari asal dia. Tak payah tumpuan cari akar dia. Ini membantu orang siapa dia? Orang yang tidak ada lagi asas bahasa Arab. Tak ada lagi ilmu saraf. Ya, dia akan ikut seperti ini. Jadi pada bab tersebut terus lihat ke bawah, ikut huruf kedua dan seterusnya. Tengoklah. Nanti kata tumpuan selepas A tumpuan jumpa, tumpuan cari pula urutan kha pula. A dengan kha, ya kan? Tumpuan cari. Ya, mim dengan ain. Alif dengan sin, ya kan? Atau hamzah dengan sin. Jadi tumpuan ikut juga. Jadi memang dalam hal ini tumpuan yang kasih sekalian, tumpuan kena ingat urutan huruf tu. Ya. Urutan huruf tersebut. Baik, tumpuan yang kasih sekalian, ini awal perkataan dan tumpuan mengenai kamus awal perkataan ini juga tumpuan, perkataan dengan akar kata yang sama, apa berlaku tuan? Boleh berada dalam bab yang berbeza. Dalam huruf yang berbeza. Dia perkataan sebenarnya dari segi saraf dia, kita kata dia sama sebenarnya. Tapi tumpuan ketika tumpuan cari dalam kamus, dia pada bab yang berbeza. Contoh ada apa? Kharaja, ya kan? Tumpuan jumpa kat mana ni? Pada kha. Tapi kalau tumpuan ikut awal perkataan ni, kalau tumpuan cari akhraja, kat mana tumpuan jumpa? Pada a. Ya kan? Takharraja pula. Ya, takharraja. Yang mana tumpuan cari di kat mana? Pada ta. Jadi tumpuan kesian, kalau tumpuan sudah menguasai akar kata, tumpuan akan leceh rasanya. Nak cari satu perkataan yang akar dia sama, tumpuan terpaksa belik ataupun tengok pada page yang berbeza. Kalau dalam urutan di sini agak-agak tumpuan kalau tumpuan nak cari dia, mana yang lebih awal? Kharaja, akhraja, takharraja. Mana yang awal tumpuan Yang awal adalah akhraja, ya kan? Akhraja dulu. Lepas tu apa dia tu? Takharraja pula. Takharraja. Lepas tu barulah kharaja. Betul tak? Jadi yang original dia betul-betul tumpuan paling last. Ya. Paling last dia, paling akhir. Jadi macam kalau orang dah tahu akar kata tumpuan, dia rasa tak best. Cuma untuk para pemula yang baru nak berjinak-jinak dan tak tahu lagi ilmu saraf atau secara khususnya ilmu akar kata tumpuan maka baiklah digunakan kamus ini dahulu. Jadi kata terbitan boleh jadi terletak sebelum akar kata. Jadi perkataan kharijun mana kan dia dahulu, lebih dahulu daripada kharaja. Ini yang kita maksudkan. Jadi ada kelemahannya, terutama bagi siapa dia? Bagi orang yang dah ada asas. Dia akan rasa ini macam apa dia tu? Leceh lah, leceh. Okay, kita ada soalan, maaf Ustaz terpaksa keluar kelas. Oh, okey, tak apa. Siapa yang ada ni silakan. Baik, tuan-tuan puan-puan, kita lanjutkan. Kita ada berapa minit lagi? Kita ada 11.20 silap saya. Kemudian, sekarang adalah kita lihat berdasarkan kamus awal perkataan. Ini yang metod kedua ya. Metod pertama tadi awal perkataannya kita jumpa, kita cari terus. Yang kedua adalah kamus yang melihat kepada awal akar dia. Ingat perkataan akar ni, root word dia. Sebab apa bahasa Arab ini adalah di antara bahasa yang menggunakan root word yang mana perkataan dia tu ada akar katanya, daripada akar kata tu ditukar kepada macam-macam. Banyak boleh dia buat daripada akar kata tu.
Bahkan daripada satu perkataan tersebut tuan-puan boleh berpuluhan. Ada puluhan perkataan yang lahir daripadanya. Ya. Jadi kaedah ini tuan-puan kan memerlukan tuan-puan menguasai ilmu saraf. Ya. Tuan-puan kena ada ilmu saraf. Ilmu saraf adalah ilmu perubahan perkataan. Ya. Perubahan perkataan. Ya. Jadi satu perkataan dirubah kepada macam-macam. Berapa banyaknya? Boleh puluhan saya kata. Dirubah tuan-puan. Jadi ini memerlukan kepada ilmu ini. Ya. Ilmu saraf ini sebenarnya ilmu shortcut. Kalau orang faham tuan ada ilmu shortcut. Tapi ramai yang tak menguasai ini. Yang saya jumpa memang tuan-puan dan kasih sekalian dalam ilmu saraf ramai yang lemah. Maka kami di Apkaf tuan-puan sebelum tuan-puan belajar nahu kita ajar dulu saraf ni. Ya. Ramai ustaz dia tak ambil kisah, dia ajar terus tuan-puan fi'il, fa'il, maf'ulun bih, dia tak peduli dengan ilmu saraf ni. Apa yang akan terjadi biasanya akan terjadi kelompongan. Tuan-puan dah tahu dah yang Arab ni tapi nak cari perkataan itu tak reti. Kenapa dia berubah jadi macam ni macam tu? Dari segi makna perkataan tuan-puan akan lemah nanti. Ya. Jadi ilmu saraf ini sangat penting. Ya. Kalau tuan-puan ada kesempatan belajar ilmu saraf secara khusus, tuan-puan belajarlah. Sebab dia akan memberikan kepada tuan-puan shortcut ataupun jalan mudah untuk tuan-puan mengenal makna satu perkataan. Kalau tuan-puan dah ada ilmu ni, tuan-puan cari kamus ni ataupun tuan-puan jumpa kamus ni, tuan-puan puas hati. Tuan-puan mula je lah dengan kamus Mahmud Yunus. Ini seronok. Siapa yang dah ada kamus Mahmud Yunus tuan-puan? Ataupun kamus Al-Marbawi. Kan? Tuan-puan akan jumpa kan? Perkataan pemadai, perkataan bana, yabinu, bayanan. Ya? Dia akan bagilah. Nanti bayana apa pula? Bayana apa pula? Tuan-puan tengok. Dia akan terangkan penambahan-penambahan itu dan apa kesannya kepada makna. Ya. Jadi tuan-puan dikasih sekalian, di antara basic ilmu saraf yang tuan-puan perlu ada adalah iaitu tuan-puan kena pandai membezakan ini huruf ke, ini isim ke, ini fi'il ke. Ya. Di Apkaf kita sangat tekankan peserta kita kenal ni. Mana yang huruf, mana yang isim, mana fi'il. Sehingga kita jadikan tuan-puan pelajaran asas. Asas saja 3 buku, 3 modul. Modul pertama dia kenal huruf, dia kenal modul kedua dia kenal isim, modul ketiga tuan-puan dia kenal fi'il. Jadi dah kenal dia ni tuan-puan barulah kita masuk yang lain pula. Di antara kita tuan-puan kita tak pasti mana yang huruf, mana yang isim, mana fi'il. Tuan-tuan puan-puan dikasih sekalian, kalau dia huruf tuan-puan tuan-puan tak cari pun perubahan-perubahan tu, tuan-puan cari tengok terus dia. Contoh perkataan tuan-puan nak cari fi kan. Tuan-puan nak cari mana Ustaz? Pada perkataan fi lah. Tak payah pula root word pula. Sebab perkataan ni tak ada root word. Dia adalah memang itu dia perkataan ni. Jadi tuan-puan cari pada fi terus. Fa dengan ya. Sebab dia huruf. Baik. Jadi tuan-puan kena bezakan huruf isim fi'il ni. Kemudian tuan-puan kena mencari huruf isim mabni. Nanti tuan-puan bezakan. Kalau dia isim mabni tuan-puan tak payah tuan-puan cari akar kata juga. Jadi huruf isim mabni, isim jamid tuan-puan di antara yang tak ada root word. Jadi macam mana? Terus cari dalam bab huruf pertamanya. Tuan-puan nak cari thumma, cari je lah tha. Kemudian mim kan. Kalau tuan-puan nak cari aina, aina ni adalah isim istifham tuan-puan cari je lah hamzah, ya dan nun. Ni tak ada akar kata. Ataupun ada isim jamid sabura yang dia tak ada asal dia. Sabura ini memang satu perkataan saja tuan-puan. Tuan-puan cari je lah pada sin, ba, waw, ra. Jangan tuan-puan pula pening kepala apa akar kata summa ni apa akar kata aina ni Sabura ni apa akar katanya? Tak payah tuan-puan. Tuan-puan terus saja. Sebab ini adalah huruf isim mabni dan isim jamid. Jadi terus cari je. Tak payah.
Kemudian tuan-puan, yang selanjutnya adalah perkataan musanna dan jamak. Kalau ikut kaedah ni tuan-puan kena mufradkan dulu. Ya. Mufradkan apa itu? Jadikan dia singular tuan-puan. Seperti perkataan amthilah. Amthilah ini adalah jamak. Bagi setengah tuan-tuan, puan-puan dikasih sekalian, barangkali dia tak tahu ini jamak ke mufrad. Itu yang masalah dia, Ustaz. Saya pun tak tahu ini jamak ke ataupun mufrad, ya kan? Dia nak cari perkataan mithal ataupun amthilah mana. Maka biasanya bagi orang yang tak ada ilmu saraf, dia akan cari pada hamzah terus. Dia cari ke hamzah tuan-puan tak jumpa-jumpa. Apa sebab? Ternyata amthilah ini adalah bentuk jamak. Tuan-puan kena cari kat mufrad dulu. Apa mufrad amthilah? Mufrad amthilah adalah mithal. Maka tuan-puan cari amthilah dekat mana? Pada mithal. Ya. Maka jumpalah nanti jim. Dia kata. Mithalun jamak dia amthilah. Nanti ada kod-kod ya yang tuan-puan kena ingat. Dalam kamus juga ada beberapa perkara, nanti saya detailkan lah. Takut tak cukup masa ya. Jadi tuan-puan cari mufrad dia. Baik. Baik, tuan-puan dikasih sekalian. Kita kamus awal akar perkataan ini juga tuan-puan nanti tuan-puan kena bezakan isim mushtaq. Isim mushtaq siapa tahu? Isim yang ada akar kata dia. Isim yang merupakan, minta maaf, lari dia. Isim mushtaq, ini kena ada kenal isim mushtaq. Kalau tuan-puan belajar ilmu saraf, tuan-puan tahu isim mushtaq ni apa. Ya, isim mushtaq ini berbeza dengan isim jamid tadi. Isim jamid tadi tu dia tak ada akar kata dia. Jadi isim jamid macam mana dia? Lawan dia adalah isim mushtaq. Jadi opposite dia ni. Isim jamid ni tuan-puan tak ada akar kata. Tak ada akar kata dia. Ya, maka dia saburah, tuan-puan cari kat saburah tadi ya. Sedangkan isim mushtaq tuan-puan dan kasih sekalian, ini adalah isim yang ada akar kata dia. Ada akar kata dia. Maka kalau ikut kaedah ni tuan-puan dan kasih sekalian, tuan-puan kena cari akar kata dia dulu. Dan untuk mencari akar kata, di antara yang tuan-puan kena kuasai adalah huruf-huruf tambahan. Huruf-huruf tambahan. Ya. Jadi kalau tuan-puan belajar saraf, tuan-puan akan tahu huruf tambahan. Contohlah tuan-puan maktabatun. Maktabatun ini di sini sebenarnya mim ini dengan ta marbutah adalah tambahan. Tambahan. Ya, ini adalah tambahan. Ia bukan original. Originalnya apa jadi dia? Kataba. Maka kalau tuan-puan nak cari maktabah, tuan-puan cari pada perkataan apa? Kataba. Kataba. Apa makna kataba? Asal maknanya adalah menulis. Akan jumpa lah nanti. Tapi maktabah apa maknanya? Maktabah dia berbeza, nanti maknanya adalah perpustakaan. Library jadi tuan-tuan kasih sekalian, tuan-puan kena tahu iaitu huruf tambahan. Huruf tambahan ni tuan-puan belajar pada ilmu saraf lah. Seperti maktabah ini dia adalah nama dia isim apa ni? Isim mushtaq dalam bentuk apa? Isim makan, ya kan? Ini adalah isim makan nama dia. Ingat isim makan ni bukan nasi, makan nasi ya. Isim makan lah menunjukkan tempat. Perkataan menunjukkan tempat, tuan-puan. Jadi kita kena tahu asal dia ni tuan-puan kesian, ini isim mushtaq. Isim mushtaq tu apa saja dia? Di antara isim fa'il. Kemudian isim maf'ul. Kemudian isim zaman dan makan,
isim alat. Termasuklah nanti tuan-puan sifat musyabbahah, ya. Jadi ada root word dia. Jadi tuan-puan dalam ini ni, tuan-puan kena buang tambahan dia tersebut, tuan-puan ambil root word dia. Cari dekat root word dia tu. Ya. Dengan tuan-puan cari dekat root word tersebut, baru tuan-puan jumpa. Nanti selepas dapat root word tu, dia akan bagi tambahan-tambahan tu lah. Tapi ingat tuan-puan, kadang-kadang tambahan yang dalam bentuk isim mustaq ni pun dia tak bagi. Pada setengah kamus lah dia tak bagi tuan-puan. Sebab apa? Dia kata awak kan dah belajar saraf. Awak praktis je lah dia kata. Ya. Awak praktis macam mana? Kalau kataba, awak tambah mim depan dia tu, maka makna tempat lah maktabun. Atau isim fa'il. Isim fa'il menunjukkan orang. Wazan dia pada fa'ilun ya kan? Fa'ilun. Maka kalau tuan-puan cari katibun, kadang-kadang tak jumpa pada setengah kamus. Sebab apa? Awak kan faham. Untuk menjadikan orang yang menulis, awak kena jadikan dia fa'ilun. Ya? Katibun maknanya orang yang menulis ataupun penulis. Ya kan? Jadi tuan-tuan perempuan kasih sekalian, akar kata ini memerlukan tuan-puan ilmu saraf. Dalam masa yang singkat ni saya tak nampak cerita, saya bagi gambaran secara umum dulu tuan-puan. Ya, tuan-puan kena ada ilmu saraf sebab dia akan berkaitan dengan ilmu saraf. Banyakkan kamus guna ini. Ini yang menyebabkan tuan-tuan perempuan kasih sekalian tidak tidak berguna kamus tuan-puan tersebut, ya. Okey. Okey, Hasan Taklim kata sampai 11.30 ya. Pada jam afwan Ustaz, pada jam 11.30 ada kelas. Maknanya saya kena berhenti sekarang tuan-puan sedangkan saya tak habis lagi menerangkan pada tuan-puan. Baik, maknanya saya kena berhenti dahulu tuan-puan sebab ada kelas lagi. Ada soalan ke tuan-puan Sebelum saya akhiri, saya ada beberapa lagi yang saya nak kongsi sebenarnya dari segi praktikal saya dah sediakan. Ada sambungan ke Ustaz? Okey, kalau kalau boleh kena ada sambungan lah sebab saya tak cakap semua lagi ni. Betul. Tapi karena terikat masa, saya akan cukupkan di sini sebab Yayasan Taklim dia kata ada kelas yang lain, mana dia akan guna Zoom ni untuk yang lain pula jadi dia tak bolehlah nak teruskan Okey, ada apa? Yang kita bincang buat apa kelas tambah apa ni? Sambungan. Boleh minta kepada Yayasan Taklim sebab ini bukan saya yang anjurkan, Yayasan Taklim yang menganjurkan, maka terikatlah dengan program mereka mereka yang akan uruskan nanti Okey, ada lagi yang lain? Okey. Baik, secara umumnya memang kita tak dapat nak bincangkan secara keseluruhan kerana masa yang mencemburui kita Saya berharap dengan pengenalan awal ini, tuan-tuan perempuan dapat dah gambaran tentang kamus. Saya nak pada awal ni tuan-puan faham bahawasanya masing-masing kamus ada cara penyusunan sendiri. Kena tengok dulu penyusunan dia macam mana. Cadangan saya bagi tuan-puan yang pemula, ambillah penyusunan awal perkataan tadi tu. Dan tuan-puan kalau untuk tuan-puan yang dah menengah ke atas, saya cadang tuan-puan ambil kaedah akar perkataan. Itu sangat puas hati Baik, tuan-puan saya rasa setakat tu dulu. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan kathiran. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Yayasan Taklim yang menganjurkan program ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, yang baik dan benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah silap daripada diri saya sendiri, kepada Allah saya mohon ampunannya. Pada kita semua saya mohon kemaafannya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Tasbih kafarah dan surat al-asri. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.